wahdan lisani yafqahu qawli. In urid la hamastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Inni akhafu in asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim asra bi an yahtiyani as-sawa. InsyaAllah mulai sambung kita tengok kepada golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Mereka ialah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Mereka mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Mereka juga mengetahui harga dunia berbanding dengan akhirat. Firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main dan senda gurau saja, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya, memikirkannya, menggunakan akal untuk berfikir? Baik, kita tengok malam ni golongan yang menganggap dunia ni sebagai ladang. Siapa golongan ni? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia kata di sini mereka orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi kita tanya balik, adakah kita sekarang ini beriman dengan sebenarnya? Adakah kita mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya? Kemana kita selepas ini? Kenapa Tuhan jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi? Jadi banyak persoalan yang kita kena fikir. Tuan-tuan, tiap-tiap pagi Jumaat seronoknya manusia datang berjemaah di setiap masjid dan surau, semata-mata nak menuntut pahala dalam sujud sejadah tu. Alhamdulillah, kita tidak membangkang, kita tidak melarang. Cumanya kalau datang untuk nak meramaikan jemaah, ianya satu kerugian. Sebab dalam surah As-Sajadah ayat 15-16 tu, dia ada 6 aspek. Kalau tuan-tuan nak kata tuan-tuan beriman, tuan-tuan nak kata nak mendabik dada aku orang yang beriman, ada 6 perkara kita jalankan. Saya rasa saya habaq dah bulan yang dulu. Habaq dah. Itu satu perkara yang pertama. Kemudian kita tengok pula ayat yang seterusnya, ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dengan beberapa perkara yang kita buat, Tuhan kata, dan kamu tiadalah mengetahui hal seseorang manusia, di mana apa yang kami sembunyikan bagi mereka daripada pandangan mata mereka sebagai suatu balasan dengan apa yang mereka kerja. Tuan-tuan, ada perkara yang Allah sembunyikan, yang dia tak boleh tengok depan mata, tentang nikmat, tentang ganjaran. Jadi kalau orang yang beriman, di sinilah dia akan dia pandang ayat ni, pandang yang begitu tajam. Dia akan cuba mengoreksi. Walaupun Tuhan kata aku tak bagi nampak, tapi dia akan cuba mengoreksi. Di mana dia akan tengok, kalau dia buat 6 perkara, cuba tengok betapa besarnya pahala yang Allah sembunyikan. Yang pertama yang Tuhan sembunyikan, ganjaran pahala. Tak tahu besar mana. Lebih-lebih lagi soal bangun malam dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, ganjaran yang besar dia akan cuba buru tengok yang Allah sembunyikan. Ma ukhfiya lahum, Allah sembunyikan bagi mereka. Tak tahu besar. Yang kedua, nikmat kehidupan. Nak naik pangkat ke, nak dapat kesenangan, kekayaan, semua tu Allah sembunyikan. Sembunyikan pada pandangan dia.
dia akan baik dengan Allah. Yang ketiga, Allah sembunyikan nikmat di penghujung usia. Penghujung usia, nikmat yang Tuhan bagi kat dia, hasil gerak kerja yang dia buat masa dia ni sebelum ni, masa dia mudanya, masa dia sebagainya, dia kuat Tuhan bagi. Yang keempat, Tuhan sembunyikan nikmat di kala kematian. Orang yang beriman bertakwa, dia akan cari nak buru kerana nikmat kematian tu. Bukan nak cari derita, kesakitan, kesempitan ketika mati. Dia nak cari nikmat ketika nak menghembuskan nafas, ketika nak selamat tinggal kepada dunia tu, dia nak cukup hebat, dia nak cukup baik. Ini dia cuba minta kepada Allah tentang nikmat yang Tuhan kata, aku sembunyikan nikmat ujung nak mati. Aku sembunyikan yang tu. Karena ada orang yang cukup menderita. Tapi kalau kamu buat baik, aku akan bagi. Tapi macam mana? Allah mengetahui, aku sembunyikan. Kemudian yang seterusnya, Allah sembunyikan nikmat kubur. Nikmat yang dalam kubur tu Allah sembunyi. Hasil daripada hampa buat tu, aku sembunyikan. Ianya sebagai satu balasan daripada apa yang kamu kerjakan. Jaza'an bima kanu ya'malun. Orang lain derita dalam kubur, hang dapat nikmat dalam kubur. Tapi macam mana nikmat tu? Yang tu aku sembunyilah. Ukhfiyalahum. Aku tak mau cerita. Kalau cerita masjid kita penuh, tutup jalan. Tiap-tiap kali kuliah tutup jalan. Tak apa, masjid daerah tak buat kuliah, kita buat tutup jalan. Pasal aku sembunyikan. Tu saya kata, duk semayang tak boleh kan. Cuba ni tengok ni duk main bagi ramai, tak seronok. Cuba tengok ayat tu. Ni duk cerita orang tak main tu pagi tu, seronok tu ramai. Kalau main seronok ramai tak payah ha? Macam orang Penang kata, tak usah duk buat ramai. Tak boleh. Cuba cari tengok. Yang seterusnya, yang Allah sembunyikan pula, nikmat ketika bangkit dari kubur menuju akhirat. Sebab Rasulullah cerita bagaimana keadaan nikmat orang yang bangun menuju kepada Allah, macam mana betapa nikmat. Tuan-tuan tak mau kan? Tapi ini aku sembunyi kata Allah. Nanti apa tahu dari sana esok. Lah aku sembunyi tak cerita. Kemudian nikmat seterusnya, nikmat ketika mana berada di padang mahsyar, di tengah orang kepanasan, di tengah orang penuh sampai ke hidung dan sebagainya, dia tetap akan mendapat nikmat itu. Tapi semua tu Tuhan kata, aku sembunyikannya. Hasil daripada apa buat tadi, aku sembunyi, aku tak cerita. Kemudian nikmat yang seterusnya, nikmat bayangkan ketika berada di waktu penghisaban, dia mendapat kitab tangan kanan. Bagi tak bagi orang ni? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Tapi semua tu aku Tuhan kata ukhfiya lahum, aku sembunyikan. Aku tak cerita. Aku tak cerita. Kalau aku cerita semua tu, tiap-tiap malam semua orang bangun malam. Semua bangun malam. Tak siapa yang ketinggalan. Sudah. Nikmat yang seterusnya, nikmat ketika meniti asrah. Nabi juga cerita betapa nikmatnya orang yang seperti kilat, seperti kuda berlari, bukannya seperti orang yang berjalan atau mengesah. Nikmat itu juga aku sembunyikan. Aku tak cerita. Kemudian seterusnya, nikmat syurga. Aku tak cerita. Aku tak cerita. Hasil daripada apa buat 6 perkara tu, syurga aku tak cerita. Aku tak, cuma aku bagi seronok apa terlihat dalam Quran ya. Macam ni dia dapat. Tapi macam mana? Dan yang penghabisan, bayangkan nikmat ketika melihat wajah Allah adalah Quran. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka. Nampak dah. Jadi lepas ni jangan duduk semayang saja tu. Ada benda yang kita kena renung. Yang ni dia kata, golongan orang yang menganggap dunia sebagai ladang untuk akhirat, maka dia buat sungguh-sungguh. Sebab pergi sana dia tak boleh buat apa dah. Dunia ni baik. Maka dia kata tadi, dia kata, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan lain, satu permainan. Main-main dia dunia ni. Bila tengok hari ni orang main macam-macam permainan, hak tak ada bagi ada. Biasa orang main bola di padang ada rumput lah, dia main testman. Macam-macam mainan lah. Tak tahu lepas nak main berapa kita belajar. Hidup main aja. Main. Lepas tu sediakan ganjaran hadiah paling besar.
Untuk siapa-siapa suka ni hadiah paling besar. Kalau boleh bagi semua apa yang ada. Semata-mata untuk mengharumkan negara dan sukan. Tuhan abang kan? Ke depan dunia ni permainannya. Kemudian dia kata walam, sendagura, melawak sana sini. Dia melawak padan patut. Jangan melawak nak sembelih orang. Dah. Ayam kita nak sembelih, kita tabuk padi dulu, dapat tangkap sembelih. Tak tahu, saya abang lagu tu je lah. Tabuk tu lah. Tabuk. Dapat esok tangkap aku sembelih. Lepas ni aku sembelih abang tengok. Itu satu permainan. Ya, sendagura. Saya tak kata apa lah, saya abang lagu tu lah. Tapi tak ada jawapan dia. Jaga. Enggak. Dia biasa lagu tu lah. Selalu kita tengok lagu tu lah. Itu dia. Tak sadar banyak mana pun. Tabuk dulu. Dapat masuk tangkap sebenarnya. Ini dia kata lahun. Satu, sendagura. Kemudian dia kata lagi, Tuhan kata walad darul akhiratu khair. Sebenarnya negeri akhirat itu lebih baik. Tapi orang tak nampak akhirat lebih baik. Dia dah nampaklah buruk dunia. Sampai ada sanggup menipu pun ada. Ini cerita yang saya dengar kemarin. Di Semelin. Punya nak duit 500 tu, sanggup buat alamat yang berlainan. Akhirnya dapat 2 orang 1,000. Dapat pas 1,000, mereka cerita juga. Dapat duit tu, pergi beli 2 biji basikal bagi anak di sekolah. Ya, apa punya dah. Sanggup menipu siapa? Subhanallah. Kita bayangkan kalau dah bagi seorang, satu rumah seorang, kalau nak seorang lagi, katakan duit nak seorang tu bukan dia yang punya, orang lain yang punya. Mungkin si Salim yang punya, mungkin si Aisyah yang punya. Dia tak bayangkan kalau esok dia akan ditanya nak jawab apa. Subhanallah. Nampak? Maka di sini kita tengok yang kata dia tak nampak akhirat lebih baik. Kepada siapa? Lilladzina yattaqun. Kepada orang yang bertakwa. Habis Tuhan tanya di ujung tu, afala taqilun. Kenapa kamu tidak punya akal untuk memikirkannya? Kenapa kamu tak dapat berfikir soal ini? So kita tengok satu lagi. Kita cuba tengok pada surah Al-Qasas tuan-tuan, pada ayat yang ke-83. Surah Al-Qasas 83. Malam ni kita faham betul-betul. Sebab bukan masa lagi dah. Umur 45, 50, 55, 60, 65, 70 bukan masa lagi untuk karaoke. Tapi sayangnya ada di kalangan kita yang kadang-kadang dah 55 masih lagi duduk menyanyi. Pergi kedai yang ada karaoke. Tu yang kata permainan tu, dunia tu yang bagi macam tu. Dah 55, 60 menyanyi apa? Katak tambah muzik. Dia tarik lagu katak bunyi. Dia menyanyi. Katak tambah muzik. Dia tak sedar. Umur 60 duk tengok lagi Gusti. Umur 60 duk tengok lagi bola. Marah pula pemain bola. MU lawan Arsenal. Tengok marah kat pemain. Bodoh kalau aku. Hampir main tengok umur 70 pemain tengok. Betul Cina dia tak minat bola. Sebab Cina dia sudah tak ada apa. Bola. Tak ada apa. Nampak tak? Itu bukan masa. Tapi masa yang kita nak tengok ni malam ni. Apa ada? Tilka darul akhirah. Tuhan kata tilka. Inilah.